Jadi istimewa Zoom kita pada hari ini, okay, kita bawakan tema Born to Bloom. Anda perasan tak sekarang ni Syom tengah ada kempen, okay, Born to Bloom, iaitu bertemakan Born, Blossom and Bloom bersempena kempen Born to Bloom Syom. Jadi kempen ni kita adakan khas buat para wanita yang dari usia akil balik sampailah ke usia menopause dan sehingga akhir usia. Jadi malam kita nak belajar sama-sama kenapa sangat-sangat penting kita jaga kesihatan kewanitaan kita ataupun womanhood orang panggil dari awal ia bermula, dari hari pertama kita datang akhir balik. Jadi kita nak cerita kenapa sangat-sangat berkaitan ni, okay? Even orang putih pun kadang-kadang kata perempuan ni sangat-sangat hormonal, okay? Very very hormonal creature. Kenapa? Okay, ada kebenarannya juga. Alright. Okay. Sebelum mula, saya nak bagi anda satu fakta yang sangat-sangat menarik. Okay, tahu tak anda, okay, sebenarnya rahim wanita ni, okay, sesuatu organ yang dianugerahkan, okay, anugerah terbesar yang Tuhan dah sediakan dalam tubuh seorang wanita yang dilahirkan sebagai seorang wanita iaitu rahim. Okay, dan organ ni dia boleh mengembang sehingga 500 kali ganda daripada saiz asal dia. Okay, 500, bukan 5 kali ganda, okay? Bukan 10 kali ganda tapi 500 kali ganda daripada saiz asal dia. Okay, dan rahim ni adalah satu-satunya organ yang boleh buat macam ni, yang ada sifat macam ni, okay? Sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat magical. Okay, jadi kita sebagai wanita yang mempunyai rahim yang dilahirkan bersama rahim, kita kena sangat-sangat hargai, sangat-sangat treasure aset kita yang satu-satunya ni. Okay, jadi itulah apa yang membezakan wanita dengan lelaki. Okay, biasa orang kata wanita ni adalah kaum yang lemah, kaum yang apa orang kata yang mudah tersentuh emosi, tapi sebenarnya dalam diri kita tu ada satu organ yang sangat-sangat istimewa yang membuatkan kita wanita ni sebenarnya sangat kuat dari dalam. Okay? Okay, jadi walaupun sistem reproduktif ni adalah satu organ yang sangat-sangat penting, okay, tapi saya yakin ramai yang masih mungkin tak tahu ataupun tak jelas sebenarnya macam mana sistem produktif wanita ni sebenarnya. Jadi hari ni kita nak bagi pencerahan tentang kepada anda tentang organ yang sangat-sangat penting ni. Okay, jadi kat sini kalau boleh anda boleh tengok gambar Raja ni, kita ada 5 apa orang kata bahagian utama sistem reproduktif wanita. Okay, yang pertama ialah ovari. Okay, ovari ni adalah dua yang kita nampak bulat ni, boleh nampak ke saya punya cursor? Okay, yang bulat ni, dua ni, ni adalah dua organ kecil yang berbentuk bujung. Okay, yang berbentuk bujung yang terletak di kedua-dua belah pelvis kita. Okay, kat dua-dua belah pinggang kita, pelvis. Okay, ovari ni lah yang menghasilkan telur ataupun ovum semasa dalam kitaran haid. Okay, satu lagi fakta yang menarik, tahukah anda sebenarnya ovum yang ada dalam tubuh kita ni sebenarnya telah diciptakan sejak kita dari dalam perut ibu kita lagi. Maknanya masa kita masih janin, masa pembentukan bayi dalam perut ibu kita, sebenarnya ovum juga telah terbentuk dalam badan kita. Jadi kita dilahirkan dengan ovum yang dah sedia ada. Jadi ovum yang kita keluarkan setiap kali period adalah ovum yang telah diciptakan atau telah wujud sedari pada kita dalam rahim ibu kita lagi. Okay? Itu salah satu fakta menarik mengenai ovum kita. Okay, setakat ni boleh Boleh Okay, hari ni malam ni saintifik sikit tapi sangat-sangat berguna, sangat-sangat menarik. Okay? Dan seterusnya daripada ovari ni kita ke tube fallopian. Okay, ataupun English ni kita panggil fallopian tube. Okay, fallopian tube ni ataupun kita kenali sebagai tube rahim adalah satu struktur nipis seperti tube yang hubungkan ovari kita ke rahim kita. Okay, dan persenyawaan telur oleh sperm juga berlaku biasanya kat dalam tube fallopian ni. Okay, maknanya pertemuan sperm dan ovum kita tadi, okay, benih dari wanita dan benih dari lelaki biasanya bertemu di tube fallopian. Okay, bukan di dalam rahim atau bukan di dalam faraj. Okay, okay, dari ovari ke tube fallopian kita bergerak ke rahim pula. Okay, ini sebenarnya rahim. Okay, ni bentuk rahim. Dia adalah satu apa orang kata organ yang memang fully diperbuat daripada otot. Okay, dia berbentuk buah pear ataupun buah lye yang terbalik.
Okay, kita nampak macam bentuk buah lye yang terbalik ni. Okay, kat sinilah tempat di mana telur tadi tu yang telah disenyawakan, okay, yang sperm dan ovum dah disenyawakan tadi, okay, dia melekat kat situ. Dia ditanam kat dalam dekat dinding rahim kita ni. Okay, dan dia berkembang menjadi baby. Okay, ini adalah tempat lah di mana baby kita berkembang. Okay, ditanam semasa sepanjang kehamilan berlaku. Okay, lepas daripada rahim ni kita tengok pada cervix pula. Okay, cervix ni pula sebenarnya adalah bahagian di bawah rahim. Sekejap saya tunjuk. Laser pointer. Bahagian dekat bawah rahim ni. Ni namanya cervix. Yang orang kata cancer cervix tu dekat bahagian sini lah. Okay, cervix ni adalah sebenarnya bahagian bawah rahim yang bersambung dengan faraj. Okay, dia bahagian bawah rahim yang bersambung dengan faraj. Okay, fungsi dia lah ada apa untuk membolehkan sperma masuk ke dalam semasa proses proses hubungan dan berfungsi sebagai laluan untuk aliran haid. Jadi haid yang daripada kita punya rahim ni, okey, dinding-dinding rahim kita yang dah gugur menjadi haid akan keluar melalui cervix. Okey, cervix ni laluannya dan keluar dari tubuh kita melalui faraj. Okey, ini adalah cervix. Okey, sorry ya. Okey, cervix ni jugalah orang kata apa? Pintu bukaan bayi. Jadi bila kita nak bersalin, bila ibu-ibu nak bersalin, biasanya doktor akan check pada bukaan pada cervix ni. Tengok sama ada 1 cm ke, 2 cm ke, 10 cm ke. Okay, biasanya doktor akan check sampai ke sini. Jadi ini adalah cervix. Okay, dan yang terakhir adalah faraj ataupun kita panggil vagina. Okay, vagina ni adalah saluran otot yang sangat-sangat fleksibel yang boleh menghubungkan kita punya cervix ni dengan bahagian luar tubuh kita. Okey, dia juga berfungsi sebagai saluran ataupun kata laluan untuk baby keluar daripada tubuh ibunya semasa kelahiran. Okey, jadi itu adalah ringkasan kepada struktur anatomi sistem reproduktif wanita. Okey, kenapa saya nak cerita? Sebab saya takut bila kita sebut rahim, kita sebut ovari, anda tak boleh nak bayangkan. Tapi sekarang ni at least first anda dah tahu macam mana sebenarnya bentuk anatomi bentuk anatomi sistem reproduktif seorang wanita. Okey, jadi kita bukan sekadar rahim sahaja, kita juga berhubung dengan organ-organ yang lain macam ovari, okey, faraj, tube fallopian, semua ni dia bekerja sebagai satu pasukan. Satu pasukan untuk regulate kita punya haid, untuk kesuburan, untuk kehamilan, semuanya dilakukan oleh organ yang sangat-sangat kecil ni. Sebenarnya sangat-sangat kecil. Okay, mungkin kita boleh kata sebesar penumbuk tapak tangan kita je rahim ni. Okay, sekejap saya minum air. Okay, setakat ni boleh ya? Okey, para lelaki wajib tahu sebab nanti anak-anak anda, isteri-isteri, ibu-ibu anda pun ada juga benda yang sama, mengalami benda yang sama. Jadi kita sebagai seorang lelaki pun kena faham juga. Okey, alright. Okey, jadi dalam sistem reproduktif kita tadi tu, apakah sebenarnya hormon yang berhubung kait, yang sangat-sangat rapat berhubung kait dengan sistem reproduktif kita? Okey, antaranya saya boleh highlightkan 3 ni, estrogen, progesteron dan juga follicle stimulating hormone FSH dan juga luteinizing hormone LH. Okey. Okey, apa sebenarnya fungsi dia? Okey, sebenarnya banyak perubahan yang terjadi pada tubuh wanita. Okey, perubahan-perubahan yang terjadi sejak daripada akil balik tu sangat-sangat dipengaruhi oleh ketiga-tiga hormon ni sebenarnya. Okey. Okey. Jadi jom kita kenali apakah hormon-hormon ni sebenarnya dan apa fungsi dia dalam kita punya kesihatan wanita. Okay, yang pertama kita cerita pasal estrogen. Estrogen ni adalah hormon yang paling utama. First, kalau anda dengar pasal estrogen, mesti anda ingat tu hormon wanita, betul tak? Betul tak? Ada tak yang sama dengan saya? Bila dengar estrogen ni orang akan kaitkan, oh ni hormon untuk wanita.
Okay, estrogen ni betul, kakak si I kata betul. Okay, estrogen ni memang dia sangat-sangat wanita dengan estrogen ni memang orang kata seiringan. Okay, dan sebenarnya estrogen ni apa? Ni adalah hormon yang paling penting dan yang paling beri impak besar kepada seorang wanita. Hormon ni lah yang bertanggungjawab untuk regulate kita punya period, untuk kawal kita punya period dan juga tahap kesuburan kita. Okay, dan dia dihasilkan dekat ovari sini. Okay, hormon ni dihasilkan di ovari kita. Okay, dia dihasilkan oleh ovari dan estrogen ni dia memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk pembangunan ciri-ciri seksual wanita. Okay, alright. Mana tadi? Okay, estrogen ni dia sangat-sangat penting untuk pembangunan ciri-ciri seksual wanita. Okay, apa ciri-ciri seksual wanita? Okay, ciri-cirinya ialah pertumbuhan payudara, kita punya pertumbuhan bulu ari-ari, bulu, lepas tu pembentukan badan, bila badan tu jadi terbentuk. Jadi semua ciri-ciri seksual sekunder wanita ni, secondary sexual characteristic ni dipengaruhi oleh tahap estrogen. Okay, estrogen ni lah yang bertanggungjawab untuk pembentukan semua ciri-ciri tu. Jadi bila anda kurang estrogen, jadi ciri-ciri tu adalah jadi lebih lambat untuk datang ataupun jadi tak berapa dominan. Jadi ciri-ciri, jadi hormon estrogen ni sangat-sangat penting untuk seorang wanita. Jadi bila estrogen ni dia tak balance, memang akan jadi banyak sangatlah perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Okay? Dan yang menariknya estrogen ni juga dia yang bantu untuk tulang wanita tu menjadi lebih kuat dan sihat. Jadi dia bukan semata-mata untuk kesuburan ataupun haid kita, tapi dia juga ada peranan penting dalam menjaga kesihatan tulang kita. Okay? Sebab tu sangat-sangat, orang kata sangat-sangat penting. Okay? Sebab tu lah bila kita sampai tahap menopause nanti, bila one day kita dah sampai ke fasa menopause, bila estrogen kita dah berkurang, sebab tu lah kita selalu dengar wanita-wanita yang lebih berusia ni dia lebih mudah untuk patah tulang ataupun bila jatuh tulang cepat retak. Okay, salah satu sebab ni sebab bila dah kekurangan estrogen, tulang kita pun dah mula jadi lebih rapuh. Okay, sebab itulah estrogen ni apa orang kata macam best friend lah kepada seorang wanita. Okay, secondly pula progesterone. Okay, hormon yang kedua adalah progesterone. Okay, juga dihasilkan di ovari kita. Okay, dia membantu untuk mengekalkan lapisan rahim. Okay, lapisan rahim kita tadi tu dekat sini, dia bantu untuk kuatkan lapisan rahim kita tu. Okay, jadi sebab tu dia penting untuk menyokong kehamilan. Jadi bila baby tu dah telur tu dah disenyawakan, dah ditanam ke dinding rahim kita, progesteron ni lah yang bertanggungjawab untuk memastikan dinding tu cukup kuat, cukup sihat untuk tampung baby kita. Jadi dan dia juga bekerjasama dengan estrogen untuk apa orang kata menebal, dinding tu jadi menebal untuk menampung baby. Dia tak tebal sangat, tak nipis sangat, dia just nice je. Okay, jadi dia yang akan kuatkan dinding rahim kita. Jadi bila progesteron ni turun, lapisan rahim, dinding rahim kita ni pun akan gugur. Waktu itulah kita akan start period. Jadi nampak tak estrogen dengan progesteron ni dia sangat apa orang kata berganding bahu lah, macam best friend. Dia orang sangat melengkapi each other untuk bantu kawal kita punya period. Okay, dan yang terakhir ada ada dua hormon ni, FSH dengan LH ni. Okay, apa fungsi dia? Dua hormon ni dia dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Pituitary gland ni kelenjar dekat dalam otak kita. Tapi apa kaitannya dengan kita punya rahim pula kan? Dia keluar dekat otak. Apa kaitan dekat rahim? Okay, FSH dengan LH ni dia sangat-sangat penting untuk merangsang pertumbuhan folikel ovari kita. Okay, merangsang pertumbuhan folikel ovari kita, jadi ovum kita, telur kita jadi matang, cukup matang untuk keluar ataupun kita panggil untuk proses ovulasi. Okay, proses ovulasi sangat penting untuk orang yang nak yang nak mendapatkan cahaya mata. Okay, jadi proses ovulasi ni sangat penting. Jadi bila telur yang dah matang tu dilepaskan ke fallopian tube, dia keluar, dia bersenyawa, barulah boleh jadi baby. Jadi kalau hormon ni tak ada,
tak adalah proses ovulasi tu, jadi akan lebih sukar untuk hamil. Jadi ini antara tiga hormon yang sangat-sangat penting dalam apa orang kata kesihatan wanita dan dalam apa orang kata ikhtiar untuk hamil tu. Jadi kita nampak kan kenapa hormon-hormon ni sangat penting untuk dia seimbang. Jadi apa sebenarnya yang terjadi kalau tiga hormon tadi ni tak seimbang? Okey, banyak benda. Anda boleh tengok dekat dalam slide saya ni. Okey, kat bahagian warna hijau ni, apa yang terjadi kalau hormon ni dia terlalu tinggi. Okey, dia tak seimbang. Dia terlalu tinggi daripada kadar yang sepatutnya dia ada dalam diri kita. Okey, ataupun belah kanan ni anda boleh tengok kalau dia terlalu rendah. Apa yang terjadi? Okey, apa yang terjadi bila hormon tu terlalu rendah. Okay, macam kita boleh tengok satu persatu. Okey, bila hormon tak seimbang ni atau any perubahan yang berlaku lah dengan tahap hormon kita ni sebenarnya sedikit sebanyak boleh berikan juga kesan yang agak serius kepada badan kita. Okay, kesan yang memang sangat yang apa kata yang mengganggu kualiti hidup kita lah. Okay, masalah hormon yang paling biasa bila kita hormonnya tak seimbang ialah jerawat. Okay, jerawat, lepas tu tumbuh bulu dekat muka. Okay, berat badan bertambah-tambah, susah sangat nak turun, dah diet, dah exercise, susah sangat nak turun. Okay, itu pun mungkin salah satu juga mungkin boleh jadi tanda anda punya hormon tak seimbang. Okay, selain daripada tu, lemah otot, rasa macam tak kuat dah nak berjalan kan. Sakit-sakit sendi, period tak teratur, PCOS, dan macam-macam lagi apa orang kata gejala atau simptom-simptom yang tak menyenangkan. Okey, itu salah satu contoh-contohnya lah yang anda boleh alami bila hormon dalam badan tu tak seimbang. Okey, analoginya macam kita memasak lah. Okey, bila kita memasak tu ada masa lauk tu nak kena lebih garam, tapi kurang gula. Ada jenis lauk tu dia kena lebih gula, kurang garam, macam tu. Maksud balance ni bukanlah sama banyak, bukanlah sama macam satu sudu, tak. Tapi sebenarnya dia mengikut keperluan kitaran haid kita pada masa tu. Okay, contohnya lah, ada masa estrogen ni perlu untuk tinggi, ada masa perlu dia untuk jadi lebih rendah, ikut kitaran haid kita. Jadi estrogen ni dia akan naik paling tinggi dan apa orang kata dia akan naik paling tinggi dalam badan kita adalah waktu sebelum kita haid. Okay, nak menuju ke hari apa orang kata period cycle kita tu, okay, estrogen kita akan slowly naik. Okay, dan waktu ni dan bila dah sampai ke muncaknya dia punya tahap estrogen tu, nanti period kita akan start macam tu. Okay, dan waktu period kita start tu, waktu tu hormon progesteron akan jadi rendah. Jadi bila estrogen tinggi, progesteron akan jadi rendah untuk apa? Untuk proses haid tu tadi. Bila tak ada baby yang disenyawakan, okey, jadi tak ada signal daripada baby ke otak kita, jadi kita punya sistem reproduktif akan berjalan seperti biasa untuk menghasilkan proses haid tadi, untuk keluarkan darah kotor kita tadi tu. Jadi apa jadi kalau estrogen ni tadi dia kan tinggi kan, bila dia dah dekat masuk period dia akan jadi tinggi. Macam apa yang terjadi kalau estrogen tu dia lebih tinggi lagi, dia berlebih-lebihan. Apa yang terjadi? Macam-macam lah gejala yang kita boleh rasa. Contohnya haid tu akan jadi lagi panjang, senggugut, kita punya jerawat naik macam menggila kan, macam parti pula dia naik dekat muka kita, meriah sangat, kembung, bloated, kita rasa perut sebu orang kata kan. Ataupun sakit kepala, migraine, mood swing, asyik nak marah je, rasa nak marah je semua. Apa orang kata, orang buat salah sikit tu dia punya marah tu macam menggila kan. Tu mungkin salah satu tanda juga. Mungkin hormon estrogen tu terlalu banyak dan dia jadi tak seimbang dalam tubuh kita. Okay, tapi macam mana pula kalau estrogen tu terlalu rendah dan nak sampai kitaran haid pun, dan nak sampai kita punya period cycle yang first day tu, yang sepatutnya kalau kita tengok dalam jadual, saya yakin, saya percayalah mostly wanita-wanita mesti akan ada jadual, betul tak? Okay, jadual apa orang kata, jadual period. Jadi kita tahu okay, bulan ni mungkin tengah bulan depan mungkin awal bulan. Jadi bila nak mendekati hari first day tu, bila estrogen kita tu jadi terlalu rendah, boleh jadi haid kita tu jadi delay, ataupun haid kita tu terlepas terus di skip pergi bulan depan macam tu.
Boleh jadi 2-3 bulan, sampai ada setengah orang tu mungkin sampai setahun, sampai sebulan 2 bulan tu, sampai dia rasa macam benda tu normal sebenarnya. Normal lah tu, saya period 2 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sebenarnya kena check juga. Okay, kadang-kadang mungkin sebab hormon kita yang mungkin tak seimbang juga. Okay, dan selain daripada tu juga, bukan sekadar period terlepas atau apa, dia punya flow dia, lepas tu kita punya faras jadi kering, okay, bila bersama faras jadi kering, betul, libido pun kurang rasa libido lah, kurang rasa bernafsu orang kata, ataupun cepat letih dan juga susah nak tidur. Kadang kita rasa macam apa kaitan dengan susah nak tidur, tapi sebenarnya boleh jadi juga benda tu mengganggu keseimbangan hormon kita, jadi hormon tidur kita tu pun terganggu juga. Jadi kadang pusing kanan, pusing kiri kan, macam ya Allah susah nak tidur, padahal dah letih seharian, betul tak? Dia susah sangat nak tidur, mungkin jadi sebab hormon anda pun dah mula terganggu. Jadi sebenarnya tiga-tiga hormon ni dia memang ada fungsi dia yang tersendiri, okay, dalam mengawal atur kita punya keadaan badan kita, especially untuk perempuan. Lelaki pun sama juga, tapi dia berbeza sistem dia dengan perempuan. Tuhan ciptakan berbeza sebab kita special, kita ada sistem reproduktif. Sebab tu kita punya ni lebih, orang kata apa, lebih nampak emosi kita, lebih nampak perubahan yang ada pada wanita, betul tak? Okay, jadi ada fasa apa orang kata, kita ni ada fasa menstruasi ataupun period cycle yang memang orang kata memang sangat complicated lah. Okay, jadi sebab itulah balance ni kita kena capai balance ni. Okay, balance ni tak bermaksud macam sama banyak, okay, sama tinggi, estrogen sama tinggi dan progesterone, tak ada. Okay, maksud dia kena, amount dia tu kena cukup, okay, cukup untuk kita dapatkan satu cycle haid yang betul-betul sihat dan betul-betul teratur. Okay, anda boleh check diri sendiri, mungkin ada gejala-gejala yang anda sedang alami, mungkin boleh check, mungkin bukan apa orang kata, bukan mengada-ngada ataupun macam alah itu pun nak emosi, itu pun nak marah, boleh jadi sebenarnya sebab hormon kita pun tak seimbang. Okay, setakat ni boleh faham panjang lebar saya ceritanya, saya takut semua orang dah tertidur ataupun lost. Setakat ni boleh kakak saya kata specialnya wanita, betul tu. Sangat-sangat special. Okay, wanita ni bukan calang-calang. Kita kuat luar dan dalam. Okay, alamak, mungkin saya rendah hormon sebab selalu kuat marah. Nadia habis Siti kata, boleh juga cuba. Okay, cuba try check balik diri kita. Okay, boleh sharing. Alright, jelas. So, boleh saya teruskan Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Mari kita kata boleh. Okay. Mungkin faham juga sebab tu bila ambil perancang boleh jadi haywire semua. Betul juga. Bila ambil pil perancang tu dia orang kata bermain dengan hormon kan. Jadi semua pun jadi haywire. Sebenarnya ada banyak faktor dia, nanti kita tengok one by one. Apa sebenarnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan badan kita tu hormon dia imbalance. Okay. Jadi sebenarnya macam mana nak tahu kalau tanda-tanda hormon anda tu seimbang? Kita asyik cerita pasal hormon tak seimbang kan. So macam mana nak tahu sebenarnya? Dan kenapa pentingnya nak ada hormon yang seimbang ni? Okay, yang first, kita boleh tengok pada kesihatan kulit kita. Bila kita hormon seimbang, kulit kita pun akan jadi lebih sihat, lebih berseri. Sebab masalah kulit ni, macam jerawat ataupun kering yang ekstra, yang sangat-sangat kering ni, adalah salah satu tanda yang badan kita ni hormonnya tak seimbang. Okay, kadang-kadang kata, saya jerawat sebab makan kacang lah, saya jerawat sebab makan kuih ni, saya jerawat sebab minum air ni. Kadang-kadang kita macam tak tahu kan, rupanya boleh jadi dia datang dari dalam. Dia pakai skincare A, skincare B pun tak jadi, boleh jadi sebenarnya dia datang daripada dalam. Jadi untuk orang yang hormon dia balance, kita boleh tengok kulit dia sangat sihat dan berseri. Okay, selain daripada tu, waktu malam pun tidur dia jadi lena macam baby. Kita tengok baby ni kan, dia tidur sedap, dia tidur peluk dengan teddy bear dia. Rasa macam dunia ni macam dah terpisah kan. Macam dah tak ingat dah, memang tidur memang lena, orang kata macam baby. Okay, tidur yang lena juga, okay, boleh berikan kita orang kata badan rehat yang cukup. Hormon kita pun lebih lebih cantik. Okay, sebab hormon yang bertanggungjawab untuk kontrol kita punya tidur ni pun berkait rapat juga dengan hormon yang kita ceritakan tadi tu juga.
Okay, dan juga kita boleh rasakan badan kita ni lebih segar orang kata. Okay, tenaga ni lebih ekstra. Okay, sebab metabolism badan kita jadi lebih tinggi, tenaga kita jadi lebih banyak. Okay, walaupun dah seharian bekerja kita rasa kurang lesu. Rasa macam dari pagi sampai ke petang buat kerja non-stop tapi malam masih ada lagi tenaga nak bersama dengan keluarga. Okay, itu salah satu kelebihannya bila hormon kita ni seimbang dan bila badan kita dah sihat, badan kita dah cantik, dah elok, dah segar, kita punya mood pun secara tak langsung jadi lebih baik. Kita jadi kurang nak marah-marah, kita jadi lebih mudah untuk berlapang dada. Jadi seronok kan bila kita dapat empat-empat benda ni, hidup kita hari-hari tu rasa lebih positif, betul tak? Jadi rasa lebih ceria, lebih positif, lebih bahagia. Okay, dulu hormon tak balance, sekarang dah balance. Alhamdulillah, maknanya sekarang dah makin berseri-seri, makin happy, betul tak CDM? Okay? Okay, jadi faham kenapa penting sangat kita nak kena ada hormon yang seimbang. Jadi siapa sebenarnya? Macam saya kata tadi, semua orang akan mengalaminya juga. Tak ada orang yang terlepas daripada hormon tak seimbang sebab kita manusia, kita memang badan kita fitrahnya macam tu. Jadi ada sesetengah golongan yang memang lebih lagi berisiko daripada orang biasa. Okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, yang pertama adalah kerana perubahan semula jadi. Okay, of course bila kita datang haid, kita start pregnant. Okay, lepas tu kita dah mendekati proses menopause, semua perubahan-perubahan semula jadi perubahan yang fitrah ni akan membawa kita kepada imbalance. Okay, hormonal imbalance juga. Okay, selain daripada tu, masalah-masalah kesihatan lain yang berkaitan. Contohnya macam berkaitan dengan thyroid ataupun orang yang ada diabetes ataupun macam-macam penyakit lagi macam PCOS, polycystic punya problem kan. Okay, benda ni pun boleh menyumbang juga kepada ketidakseimbangan dan orang ni lebih berisiko untuk hormonnya lebih haywire, lebih lebih serabut macam tu. Ataupun mungkin family sebelum ni memang ada sejarah keluarga bawaan genetik yang memang hormonnya memang selalu macam orang kata tak balance. Contohnya bawaan genetik, contohnya macam diabetes ataupun kencing manis. Okay, mungkin orang tu dia sejarah keluarga dia memang ada kencing manis dan dia pun lebih berisiko untuk dapat kencing manis. Jadi dia pun lebih juga berisiko untuk hormonnya tu tak seimbang. Selain daripada tu, faktor-faktor luaran ataupun faktor-faktor lain yang kita macam sebenarnya kita boleh handle, kita boleh ubah benda tu adalah antaranya perancang kehamilan. Kalau anda ada ambil perancang kehamilan ataupun macam ubat birth control pun sama juga sebab biasanya ubat-ubat ni dia memang bermain dengan hormon. Dia main dengan hormon kita sebab tu kadang-kadang orang ambil ubat ni memang emosi dia tak menentu lah, berat badan cepat sangat naik, susah nak turun. Tu salah satu sebabnya adalah boleh jadi sebab hormon juga. Okay, selain pada tu tekanan atau stres ataupun keletihan yang melampau pun boleh menyebab kepada imbalance. Okay, bila kita terlalu letih, terlalu stres, hari-hari tekanan, rasa macam stres, kita anxiety semualah. Jadi badan kita akan keluarkan hormon stres tu, okay? Atau nama dia cortisol. Hormon cortisol ni dia akan mengganggu dengan kita punya penghasilan estrogen. Jadi orang yang selalu stres ni biasanya muka dia akan nampak lebih tua dari usia lah. Boleh tua dari usia macam tu. Sebab tu orang kata orang yang happy ni, orang yang selalu senyum, orang yang jarang stres ni, muka dia selalu awet muda. Jadi ni salah satu orang kata kaitannya sebab dia punya hormonnya yang tak balance, jadi macam-macam lah benda yang berlaku. Dan juga gaya hidup yang tak sihat. Okay, yang mana yang suka lepak-lepak, baring-baring, suka makan makanan yang proses, hari-hari makan naga, makan sausage, makan burger kan. Okay, hari-hari makan benda tu tak miss. Kadang fast food, kita sekarang senang sangat nak dapat fast food kan. Kurang bersenam, banyak duduk kat office kan, kadang-kadang bukannya kita tak nak bersenam kan, kurang bersenam, kurang bergerak. Bolehlah untuk cuba lebih gerak-gerak jalan ke sana kemari. Okay, kita exercise, sambil-sambil exercise dan juga kurang tidur. Jadi kena check kita punya jadual tidur juga.
Okay, kalau boleh pastikan dia between 5 ke 6 ke 7 jam macam tu. Okay, kalau boleh janganlah kurang daripada 4 jam. Sebab kalau tak, dia boleh sangat-sangat mengganggu hormon. Bukan sekadar hormon estrogen, progesteron je. Semua hormon dia akan kacau. Okay, hormon tidur, hormon macam-macam lah. Hormon happy, hormon stress, semua dia akan kacau. Dan juga berat badan berlebihan. Okay, jadi biasalah kita dengar, kita selalu dengar kan orang biasa kalau orang yang berat badan ni berlebihan ni kadang-kadang kita dengar dia suka nak hamil ataupun lebih mudah penat ataupun macam-macam lagi lah kan, mood swing ke. Tu salah satu sebab ni kadang-kadang sebab juga disebabkan oleh berat badan yang terlalu berlebihan tadi, sebab dia akan mengganggu lah pengeluaran hormon-hormon badan kita. Okey, bila dah ganggu hormon kita, dia akan ganggu pula kesuburan kita. Dia akan ganggu pula haid kita. Okey, kadang-kadang sampai skip 2-3 bulan kan, ataupun periodnya 2-3 hari je, lepas tu dah stop macam tu. Okey, dia ada banyaklah mekanisme dia sebenarnya. Kalau kita nak cerita memang sampai episod pun tak habis. Okey, jadi lebih banyak berat badan kita, lebih banyak lemak-lemak dekat perut kita, lebih besar lagi risiko kita untuk hamil. Jadi apa-apa pun kalau anda ada rasa anda ada ketidakseimbangan hormon ataupun simptom-simptom yang memang luar biasa, memang macam orang kata apa, sangat-sangat mengganggu sangat-sangat mengganggu aktiviti harian, okey, sebaiknya anda berjumpa dengan uh, doktor, okey, doktor ataupun pakar perubatan yang boleh bantu, boleh cek keadaan anda dan cadangkan rawatan yang betul untuk bantu pulihkan keadaan selain pada kita ikhtiar sendiri. Okey, kalau rasa macam ada something wrong, apa-apa pun kita jumpa ke doktor kita dulu untuk dapatkan saranan. Okay. Ada yang share, kalau saya berat turun, tahu-tahu dah berline, Masya Allah. Tu salah satu apa orang kata testimoni kita pada malam ni. Malam ni juga kita ada bawakan 4 orang yang akan berkongsi testimoni mereka menggunakan Maharani. Jadi saya panggil beberapa orang untuk share untuk fasa Born, Blossom dan Bloom. Okay, nanti kita tengok one by one. Setuju hari-hari bahagia. Muhammad Jafni kata setuju hari-hari bahagia. Hari-hari bahagia bersama isteri yang bahagia juga. Okey. Saya tak bergerak pula. Okey. Okay, sekarang dah faham kan kenapa hormon dan kesihatan rahim tu sangat-sangat berkait rapat. Okay, faham tak semua? Faham kan? Okey, jadi apa kaitannya pula dengan Born to Bloom? Kenapa Syom keluarkan kempen Born to Bloom? Apa maksudnya? Okay, secara ringkasnya, kita boleh kata ini adalah fasa-fasa perubahan. Okay, simbolik kepada fasa-fasa perubahan daripada seorang kanak-kanak menjadi masuk ke alam gadis ataupun alam dewasa. Okay, menuju ke alam dewasa, okay, sampai ke akhir usia. Jadi perjalanan dari hari pertama kita haid tu sampailah terputusnya haid kita pada satu masa nanti. Okay, antara daripada hari pertama kita haid sampai ke fasa kita menopause nanti, kita bahagikan kepada 3 bahagian untuk kita tengok dengan lebih mudah. Okey? Alhamdulillah. Okey, jadi yang pertama, fasa pertama kita gelar fasa Born. Fasa Born. Fasa pertama kalinya seorang anak gadis itu dia datangi dengan haid, dia datangi darah haid dan bermulalah perjalanan akil balik beliau. Jadi kita simbolikkan seperti sekuntum bunga. Kalau dalam bentuk sekuntum bunga, kita boleh katakan bunga tu putik dia baru keluar. Daripada tak ada daun saja, putik dia mula keluar. Itu maknanya dia dah bermula fasa Born dia. Permulaan bagi anak gadis kita ni menuju ke alam dewasa, sistem peranakan ataupun sistem reproduktif ni tadi pun dah mulakan langkah proses untuk menjadi matang. Dia dah mula nak jadi matang. Jadi badan-badan pun dah mula merasai perubahan-perubahan. Contohnya bentuk tubuh badan dah mula ada. Dah nampak pinggul dia, punggung dia jadi lebih lebar, payudara pun dah semakin terbentuk, bulu-bulu kat tubuh pun dekat bahagian-bahagian yang tertentu pun dah mula naik. Jadi semua ni adalah tanda-tanda anak kita tu dah mula nak
dah mula nak masuk apa orang kata akil balik. Okay, nak masuk ke fasa kewanitaan dia. Okay, jadi anggaran bagi usia anak kat Malaysia ni mostly dalam 12, 10 hingga 12 lah hari apa dia punya pertama kali haid itu kan. Okey, sampailah ke usia 20-an ni kita boleh kata dia fasa born, fasa orang kata fasa pematangan. Jadi dia belum matang lagi, belum sesuai lagi untuk hamil. Boleh hamil tapi tak sesuai lagi sebab dia sangat-sangat premature, sangat-sangat belum matang lagi, belum betul-betul develop. Jadi setelah fasa born, kita akan melalui fasa bloom. Okay, fasa bloom ni masuk je usia 20-an, dah 20-an lebih. Okay, rahim pun dah mula matang. Okay, dah bersedia untuk membawa orang kata apa, kandungan, membawa membawa satu nyawa dalam badan. Macam itulah kita nak cerita. Jadi putik bunga tadi tu, bunga yang berputik tadi tu pun mula kembang mekar. Okey, mula mekar dan kembang masuk fasa untuk berbunga, fasa pollination. Fasa nak berkembang biak. Okey, macam kalau pohon tu, kalau pokok tu kita nampak bunga dia semua dah keluar, semua dah start keluar, ini adalah fasa bloom. Fasa waktu kita nak reproduktif, waktu paling subur, paling sesuai untuk menimang cahaya mata. Waktu ni kesuburan seorang wanita tu berada di tahap yang paling optimum. Okey, hormon pun berada dalam keadaan yang sangat-sangat sesuai untuk membawa kandungan. Okey, tetapi itu mesti bergantung juga kepada keadaan kesihatan individu juga. Okey, dan juga gaya hidup kita. Okay, tak semua orang yang macam smooth je, mesti akan ada something. Mungkin kita tengok gaya hidup kita ataupun kita punya sejarah penyakit. Okey, semua tu bergantung. Tapi anggaran usianya dalam 21 hingga 40 tahun kita cakap kat sini. Dia tak exact tapi ni just anggaran orang kata apa age range dia punya julat usia dia. Okay. Dan kemuncaknya kita punya apa kata reproduktif ni, kewanitaan kita ni adalah di fasa bloom. Okay, kemuncak dia tiba di fasa bloom. Fasa bunga tu dia paling mekar. Okay, kalau kita tengok bunga yang dah kembang tu, yang paling kembang lah, dia punya kelopak dia tu dah paling maksimum dah. Tu orang kata, kita boleh katakan dia dah masuk ke fasa bloom. Okay, waktu ni kemuncak kegemilangan seorang wanita tu. Okay, waktu ni semua benda dah mula stabil. Hidup lebih tenang, okay. Anak-anak semua dah besar. Waktu ni, waktu reproduktif pun dah sampai ke titik yang akhir. Dia dah sampai ke garisan penamat dia. Tapi kita dah nikmati saat tadi semua apa fasa-fasa kesuburan. Sekarang ni masa untuk menikmati usia-usia kita yang tersisa. Jadi lepas mekarnya bunga ni akan mula gugur satu persatu kelopaknya. Sama juga seperti haid wanita. Jadi dia dah kembang dan dia akan berhenti. Jadi tapi dia bukanlah berhentinya apa orang kata keistimewaan seorang wanita. Tak ada, tak bermakna lepas apa fasa bloom ni wanita tu dah tak special. Tak. Kita masuk fasa yang berbeza pula. Okay? Okay, so far faham kan apa yang sebenarnya Syul maksudkan antara born, blossom and bloom. Okay, kita nak sampaikan bahawa wanita ni dia punya kitaran dia tu kita boleh bagikan kepada 3 bahagian. Okay, macam dalam gambar rajah yang ada sekarang ni, kita boleh tengok sebenarnya perubahan tahap estrogen dalam tubuh wanita. Jadi daripada fasa born, okay, fasa anak-anak kanak-kanak, kita punya estrogen tu masih rendah. Dia akan build gradually, dia akan naik sampailah pada waktu yang dah sesuai dan dia akan mula capai akil balik. Okay, dari fasa kita boleh kata di fasa remaja lah, teenager, adolescence. Okay, dan dia akan kemuncak dia punya estrogen tu pada fasa bloom. Waktu ni memang dah sangat sesuai untuk hamil. Waktu ni dah orang ikhtiar untuk dapat baby, orang berdikar, orang apa orang kata haid tu akan jadi lebih stable. Okay, tapi tak semua orang yang stable. Ada orang yang masih ada masalah haid tak teratur, senggugut semua yang bawaan daripada fasa born yang tak di-resolve ataupun yang tak ditangani daripada awal lagi. Kadang-kadang bila ada gejala yang kita tak tangani daripada awal, dia boleh apa kata dibawa ataupun melarat sampai ke kita dah masuk ke fasa blossom juga. Sebab tu kadang kita tengok ada orang yang period pain dia tu sakit sangat. Ada orang yang biasa je. Kadang-kadang kita tak boleh nak kata orang tu kadang-kadang ada lah period pain ni, senggugut ni tak adalah sakit sangat pun.
tak boleh juga, sebab ada orang yang mungkin dia ada masalah lain yang menyebabkan gejala itu dibawa daripada mula akhir balik tu sampailah ke hari ni. Okey, jadi kalau jadi secara ringkas kita boleh tengok nak menuju ke fasa belum tu dia punya tahap estrogen tu pun mula berkurang. Okey, estrogen ni dia sangat penting. Kenapa? Sebab macam kita cerita tadi, okey, sebab dia yang berfungsi utama regulate kita punya haid. Okey, dia yang regulasi darah haid kita, mengawal kita punya pembesaran uterin kita, uterus kita juga dalam fasa-fasa haid kita, awal-awal haid tadi tu. Jadi sebab itulah penting untuk kita cuba untuk delay menopause kita. Okey? Kenapa? Salah satu sebabnya tadi macam saya cerita tadi, estrogen ni dia sangat berkait rapat dengan tulang wanita. Jadi lagi lambat kita delay menopause kita tu, lagi lambat risiko kita untuk dapat osteoporosis, untuk dapat tulang yang lebih rapuh. Jadi inilah kelebihan orang yang menopause lebih lewat. Okay, sebab dia bukan kita saya kata memang ada kajian, memang ada research on that. Okay, orang yang lebih lambat menopause, lebih kurang risiko dia untuk alami tulang rapuh dan juga lebih lambat risiko dia untuk terkena sakit jantung juga. Okay, ini dia sangat berkait rapat dengan overall health. Okay, dia bukan sekadar womanhood, okay, wanita, period, lahirkan anak macam tu. Tak, dia berkaitan dengan satu badan kita. Okay, dengan kita punya jantung, kita punya rambut, kita punya tulang. Okay, sebab tu dia sangat-sangat penting estrogen ni. Okay. So far faham kan kenapa kita kalau boleh kita nak kita punya fasa reproduktif kita tu, kita punya menopause tu kita lambat-lambatkan. Okay. Salah satu caranya adalah untuk kita ambil makanan yang boleh membantu untuk seimbangkan kita punya hormon. Kita amalkan gaya hidup yang seimbang, yang aktif, makanan yang seimbang, yang sihat. Okay, bukan sekadar kita nak look cantik, kita nak nampak cantik, nak slim, nak nampak glowing, tapi sebab kita kalau boleh nak cantik, glowing, sihat dan cantik tu sampai ke akhir hayat. Okay. Jadi so far boleh Okay, jadi lepas ni kita nak nanti nak kita nak tanya soal jawab sikit dengan audience kita. Okay, selama 134 orang ni kita nak ada feedback sikit lah daripada anda semua, nak tahu apa sebenarnya gejala-gejala yang anda pernah alami dan anda nak share dengan kita. Okay, berdasarkan maklumat survey, sebelum ni kita ada buat survey untuk kempen Born to Bloom. Jadi untuk fasa born ni, untuk fasa usia 12 hingga 20 tahun. Okay. Okay, daripada kajian ni, kita buat survey ni pada around hampir 200 orang peserta kita. Okay, hampir 200 orang peserta kita. Okay, daripada peserta-peserta kita tu, kita dapatkan feedback apa masalah-masalah yang mereka sedang alami. Okey, apa masalah yang apa orang kata gejala-gejala yang mereka alami semasa dalam fasa-fasa ni. Okey, daripada dapatan kita dapati 5 daripada 12 orang. Okay, kalau dalam satu kelas ada 12 orang, 5 daripada 12 orang tu wanita daripada di fasa born hingga blossom, maknanya daripada umur 12 tahun hingga 40 tahun tadi menderita sakit senggugut. Sakit senggugut yang berpanjangan. Maknanya sakit senggugut daripada awal-awal period, daripada umur first time balik tu sampailah ke usia mereka hari ni, mereka mengalami derita sakit senggugut. Maknanya almost half. Kita boleh kata half daripada wanita yang ada sebenarnya masih mengalami senggugut. Okay, ada yang teruk, ada yang tak teruk, tapi still senggugut. Dan juga untuk fasa born, untuk anak-anak yang baru menjelang akil balik ni, kebanyakannya, mostly semualah, kita boleh kata hampir semua akan mengalami breakout ataupun jerawat. Okay, kadang-kadang benda ni sebenarnya boleh sangat-sangat mengganggu dia punya self-confidence. Okay, nak pergi kelas ada jerawat, orang tegur, jerawat batu. Malu kan, rasa malu. Jadi ini adalah gejala-gejala yang common yang kita boleh tahu lah. Saya rasa orang yang anda yang ada anak remaja mungkin akan mengalaminya juga, ataupun boleh
boleh pantau kalau ada gejala-gejala ni boleh jadi kita nak mendekati dengan fasa akil balik. Alhamdulillah tak pernah rasa senggugut. Ada 4 dah. 4 apa tu? 4 orang anak ya. Alhamdulillah tak pernah rasa senggugut tu, syukur sangat-sangat betul. Sebab senggugut ni dia bukan main-main lah. Dia ada level dia. Ada level yang sampai sakit sangat-sangat sampai terpaksa MC kan. Okay. Jadi selain daripada itu juga, ada juga gejala-gejala lain yang biasanya akan dialami oleh anak-anak gadis yang di fasa usia born. Antaranya jerawat, sakit kat bahagian tubuh macam dada bila kita punya breast nak mula develop, dia akan mula rasa sakit macam bengkak kan, swelling. Emosi pun terganggu, mudah marah. Kita tengok anak teenager kita ni macam, ya Allah lah, kenapalah degil, kenapalah asyik-asyik merajuk lah, asyik lah marah, asyik emosi. Kadang-kadang tak boleh nak salahkan juga sebab memang hormonnya tengah tak stabil. Ataupun rasa apa orang kata tak selesa pada anggota badan lain, rasa cramp dekat apa orang kata dekat ari-ari ke, macam-macam lah pada tempat-tempat yang lain. Contohnya dada juga. Dan tempoh haid yang tak teratur. Haid pun tak teratur sebab baru kan. Ada yang miss period, ada yang period sekali lepas tu lepas 6 bulan tak datang lagi. Okay. Ada juga yang aliran haid tak lancar, tak kelenser, tak lancar. Maksudnya hari ni banyak, besok tiba-tiba stop. Lepas tu 2 hari kemudian keluar balik sebab hormon ni tengah tak stabil. Ataupun ada juga yang masih anemia, dia kurang darah. Contohnya macam adik saya, dia memang anemia sampai kalau period tu kadang-kadang pernah sampai warded masuk hospital sebab sangat banyak dan jadi darah dia jadi kurang. Dia jadi anemia. Ni antara gejala-gejala yang common. Antara gejala-gejala yang common. Anda familiar tak? Anda pernah tak rasa benda-benda ni masa fasa born dulu? Boleh share tak? Mana gejala yang anda rasa daripada awal kena sampai sekarang masih ada? Boleh tak share kat ruangan komen kita? Ada saya nomborkan nombor 1 sampai nombor 8 ni. Ada tak yang sekarang ni masih merasai gejala-gejala ni? Saya nak tahu sikit lah para audience kita apa kata, apa yang pernah anda rasakan? Masih lagi senggugut. Intern ni dia kata masih lagi senggugut. Ada yang nak period mesti naik jerawat dulu. Ni pun sama juga. Emosi. Tapi tak teruk macam dulu lah. Berjerawat. Dulu teruk sampai tak boleh bangun. Senggugut sampai tak boleh bangun. Sekarang dah okey sikit ya. Alhamdulillah. Tempoh period tak teratur. Emosi terganggu. Emosi terganggu tu pun memang ramailah sebenarnya yang kata emosi memang sangat-sangat terganggu. Okey. Ada tak kat sini yang ada anemia? Sebab dulu masa teenager 1, 2, 3 dan 4. Jerawat, sakit dada, ni memang sangat-sangat common. Ada anemia, Cik Nadia kita kata dia ada anemia. Yang mana ada anemia pun kena stay sampai hujung. Kenapa anda kena, apa orang kata, kenapa anda kena dengar sharing kita pada malam ni. Masa dulu tak ada apa-apa, cuma berjerawat. Bila dah masuk umur 48 terus kena admit sebab anemia. Biasa memang anemia ni dia sangat berkait rapat dengan perempuan lah. Orang perempuan selalu akan kena anemia ni, mudah sangat nak kena anemia. Pernah masa sekolah menengah dulu, memang teruk rasa macam nak pengsan. Kena makan Panadol, tidur sekejap, lepas tu baru okey. Dah fasa belum, tapi macam dalam fasa born sebab jerawat naik setiap kali period. Saya faham. Period heavy. Miss period sampai 5 hari. Ingatkan pregnant, rupanya lambat je. Dulu lagi teruk sampai berbulan masa masih bujang. Nampak tak? Kadang-kadang kita punya simptom yang datang daripada awal-awal kita period tu kadang-kadang boleh berlanjutan sampai ke hari ni, sampai usia kita sekarang sebab kita tak tangani benda tu. Prolonged menses. Prolonged menses pun salah satu juga tanda-tanda bahawa hormon anda tak seimbang. Okey, terima kasih semua yang dah share anda punya pengalaman. Alright. Dan kita masuk kepada fasa blossom pula. Tadi fasa bloom. Fasa bloom, fasa awal-awal. Biasanya dia tak
tak ekstrim lagi. Okay. Tapi bila dah masuk fasa blossom, dah macam-macam tekanan. Biasanya orang dah masuk universiti, dah mula bekerja, macam-macam tekanan, macam-macam lifestyle, duit dah banyak kan. Jadi lifestyle kita pun dah berubah. Jadi waktu fasa ni paling kritikal sekali. Sebab fasa ni jugalah kita fasa nak menikah, nak mendapatkan anak. Okay, jadi sangat-sangat kita perlu titik beratkan untuk jaga keseimbangan hormon, untuk jaga kita punya kesihatan wanita. Okay, berdasarkan survey kita, lebih daripada 19% golongan wanita di fasa blossom dan juga belum sedang berikhtiar untuk hamil. Jadi memang cukup ramai. Okay, ramai yang sedang berikhtiar lagi untuk hamil, masih mencuba. Okay, dan juga 55.1%, half daripada wanita di fasa blossom ni sebenarnya mengalami stres dan emosi yang sangat terganggu. Okay, tadi pun di ruangan komen kita boleh tengok ramai juga yang mengadu emosi, mudah marah, rasa mudah terganggu emosinya. Okay, mudah marah, mudah rasa stres, mudah orang kata irritable. Okay, sebenarnya betul, benda tu memang legit, memang betul-betul terjadi. Sebab waktu ni memang tekanan hidup paling tinggi. Jadi 55.1% wanita sebenarnya sangat-sangat tertekan. Okay, jadi selain daripada tu juga gejala-gejala lain yang dialami wanita pada fasa blossom ni, anda boleh tengok kat sini ada 10 yang saya senaraikan. Okay, sakit pinggang ataupun sakit belakang. Okay, badan sakit belakang tu selalu cepat sangat sakit. Okay, salah ni sikit je sakit. Okay, time period tu lagilah sakit. Ataupun PMS, syndrome PMS. Okay, contoh termasuk jerawat tadilah, jerawat. Haid tak lancar, putus-putus. Okay, terlepas jadual haid. Macam yang ada rakan kita share tadi, ada yang sampai 2 bulan tak period. Okay, ataupun masalah keputihan kronik. Okay, kita punya keputihan yang sangat banyak, yang gatal-gatal, yang kadang-kadang boleh sampai berbau kan. Ataupun haid yang terlalu sikit atau terlalu banyak. Yang terlalu banyak kadang boleh sampai admit hospital. Okay, ada yang miss period sampai 5 hari. Dia sama ada dia sangat sedikit atau sangat banyak, ataupun terkena jangkitan kencing kotor. Okay, UTI, kurang bernafsu, iaitu rendah libido, lesu tubuh badan, tak bermaya dan juga mudah letih dan sakit-sakit badan. Saya dalam 55% tu. CDM Fanny Mona cakap antara dalam 55.1% tadi tu. Okay, segar best. Bila badan rasa segar sangat, period tak sakit lagi. Sangat best. Sangat best. Bila badan rasa segar, period pun tak sakit. Nampak? Ada tak? Ada juga yang share. Bila badan dah rasa segar, dah rasa sihat, kalau ada perasan period pun dia jadi lebih menyenangkan. Okay, mungkin adalah rasa juga asam gugur, rasa itu normal lah sebab hormon kita berubah. Tapi dia dah tak teruk. Dia sekadar macam okey lah, boleh kita bearable kan. Wah, dulu lepas bersalin mesti period 1 hingga 2 tahun. Tahun ni bersalin terus period, habis nifas. Dulu lepas bersalin period mesti selepas 1-2 tahun. Maknanya dia period ni tu sampai 1-2 tahun tak period kan. Tahun ni bersalin terus period. Habis je nifas terus period. Seronok kita dengar. Okay. Biasa mudah letih dan sakit-sakit badan. Jadi inilah gejala-gejala yang memang sangat-sangat common dalam kalangan orang-orang yang berusia 21 hingga 40 tahun. Sirius Maharani sangat membantu. Okey. Dia ada tak lagi nak share? Selain daripada simptom-simptom ni, ada tak lagi yang saya terlepas? Yang simptom yang ada pada anda yang kita tak share kat sini? Okey, boleh tulis kat ruangan komen. Sakit tapak kaki pun boleh jadi juga. Okay, mudah letih dan sakit-sakit badan. Okay, banyak lagi sebenarnya. Kadang-kadang something tu kita rasa macam mungkin bukan kot simptom hormonal imbalance, tapi sebenarnya dia pun boleh jadi sebab hormon kita tak balance. Kulit kita kering, apa semua kan. Boleh jadi sebab hormon. Lepas makan Maharani hilang dah gugur. Alhamdulillah. Okay, jadi kita beranjak pula kepada fasa bloom. Okay, dalam survey kita, okay, dalam mungkin dalam berapa orang 50 lebih orang
berada dalam fasa belum. Jadi mereka ni mengadu 72.4%, lebih daripada 70% wanita di fasa belum ni dah mula alami sakit-sakit badan. Sakit tumit, sakit betis, sakit tapak kaki. Paling banyak yang saya baca adalah sakit tumit. Betul tak? Ada tak kat audiens saya yang sekarang ni masih rasa sakit tumit? Ada customer bila period mabuk, mual-mual macam mengandung setiap kali period. Oh, maknanya gejala mabuk dan mual-mual lah. Kulit kering, sakit pinggang seminggu sebelum period. Okay, sakit tumit, sakit pinggang masih. Dulu pun ada juga 5 tahun lepas sebelum jumpa Maharani. Sebelum jumpa Maharani memang banyak sakit-sakit tumit, sakit-sakit betis kan. Baru umur 20, baru rasa umur 28 tahun ni lepas bersalin nombor 4 rasa sakit tumit tu. Okay, dia sangat mengganggu kan sebab yelah kita nak seharian nak beraktiviti yang banyak, ada anak kecil lagi-lagi. Jadi bila sakit-sakit ni datang dia sangat-sangat mengganggu kualiti hidup kita. Kita bukanlah nak hidup apa orang kata terlalu senang tapi yang penting kita nak rasa selesa dan bahagia. Dan selain daripada tu juga 63.8% cakap sangat letih, lesu dan tak bertenaga. Okey, mulalah dah masuk umur 40-an, pertengahan usia lah orang kata. Mulalah rasa balik pergi shopping kat Giant sekejap, balik tu penat sangat. Rasa macam apa? Macam jogging satu taman. Padahal pergi shopping je pun. Tapi dia punya penat tu luar biasa. Sampai terbaring, sampai rasa macam ya Allah lesunya. Ataupun mungkin yang cikgu-cikgu yang mengajar half day baru balik pada sekolah tu terus dah terlantar, dah rasa macam tak larat sangat kan. Okay, ramai yang mengadu macam tu, mengadu rasa badan tu macam lemah, macam tak bermaya nak kerjakan aktiviti seharian. Sekarang Alhamdulillah okey, umur 39 tahun. Okay. Jadi ni antara gejala-gejala yang anda boleh expect untuk alami waktu dah nak masuk ke fasa belum. Ia fasa pertengahan usia dalam 40-an ke atas. Selain pada juga, okey, ada juga simptom-simptom lain yang diutarakan ataupun yang disenaraikan sebagai faktor gejala-gejala yang anda akan rasai pada waktu fasa belum. Antaranya perimenopause, permulaan fasa putus haid. Ada orang yang umur 40-an dah mula dah dia punya simptom-simptom menopause tu. Tu kena jaga-jaga. Ada setengah orang tu umur 50-an baru start. Ada orang tu dah umur 45 dah start. Jadi antara simptom yang anda boleh rasa adalah simptom-simptom dah nak dekat menopause. Ataupun sering berpeluh pada waktu malam. Hot flashes, rasa macam panas je. Orang lain relax je kan kat rumah. Kita macam menggelupur macam ya Allah panasnya, berpeluh-peluh, muka jadi merah. Ini pun salah satu juga gejala-gejala sebenarnya hormon anda sebenarnya tengah tak seimbang. Gejala-gejala nak mendekati menopause. Emosi pun jadi sensitif. Ada juga yang masih ikhtiar hamil lagi di usia mid age ni, masih ada lagi yang masih mencuba untuk hamil. Dan juga banyak, tak kurang juga yang suka untuk tidur, ada insomnia. Kita perasan biasanya orang yang lebih usia akan jadi lebih macam susah nak tidur. Kadang-kadang tengah-tengah malam tu boleh jaga malam-malam kan. Ataupun mengalami kekeringan pada faraj. Aliran haid pun jadi berubah, jadi lebih sikit, jadi sikit sangat ataupun jadi banyak sangat, dan juga jadual jadi lebih tak teratur. Jadi inilah antaranya. Libido meningkat, badan dah tak rasa letih pun. Period pun tak rasa stres dah. Balik kerja boleh lagi pergi jogging. Baru 2 box guna Maharani. Jadi ini sharing-sharing yang memang real. Memang real. Maknanya benda ni boleh dielak ataupun boleh kita boleh ubah benda ni. Hormon ni bukan something yang macam tak apalah hormon aku tak balance lah. Aku memang macam ni sebab tak balance hormon. Tak.
sebenarnya kita boleh lakukan sesuatu untuk hidup dengan lebih baik lagi. Kita tak nak rasa sakit ke apa, kita nak kualiti hidup kita tu sihat dan bahagia. Kita boleh ubah sebenarnya benda tu. Okey? Jadi, ramuan herba Maharani, mungkin ada yang pertama kali join kita pada malam ni. Okey, saya asyik sebut Maharani. Okey, tengok dekat comment box ada ramai yang sharing Maharani. Jadi apa Maharani sebenarnya? Okey, ramuan ni dia dah memang digunakan beratus-ratus tahun yang lalu, lebih 300 tahun yang lalu untuk bantu para wanita untuk melalui fasa-fasa yang kita sebutkan ni tadi. Okey, fasa-fasa born, bloom dan blossom, gejala-gejala yang tak menyenangkan yang tadi. Herba Maharani ni dah lama dah bantu wanita-wanita di apa kata di kerajaan Kau Cina. tak payahlah kau sebut. Macam ni yang okey. Jadi apa rahsianya? Apa sebenarnya rahsia Maharani ni? Okay, kenapa dia sangat-sangat hebat? Okey, kita cerita dulu sikit sebanyak sejarah Maharani ni. Okey, mungkin ada pertama kali dengar atau ada yang nak revise. Okey, Maharani ni dia sebenarnya diinspirasikan daripada nama Maharani Ciji. Ciji. Sorry kalau salah sebut. Ciji ataupun Yehonala. Okey. Suji. Digelar Sushi. Macam tu lah nama dia kan. Sushi tu yang bermaksud baik dan suci. Okey. Beliau ni dia sebenarnya seorang gundik yang apa kata mendampingi raja. Maharaja zaman dulu dia memang banyak sangat gundik, kadang boleh sampai beratus-ratus gundik dia. Okey, Maharani Zushi ni dia salah seorang daripada gundik-gundik tu dan dia sangat-sangat mementingkan kecantikan dan kesihatan beliau. Okey, jadi beliau ni dia pergi dapatkan nasihat daripada pakar perubatan diraja. Okey, pada pakar perubatan istana ni, macam mana caranya untuk aku jadi seorang yang paling cantik dan yang paling sihat. Sebab of course kita tahu gundik-gundik diraja ni salah satu dia punya peranan dia lah untuk mendapatkan zuriat buat maharaja mereka lah. Jadi Maharani jadi CG ni Zushi ni jadi gundik ni senang kita panggil gundik ni. Jadi gundik ni dia nak jadi someone yang yang paling sihat dan yang paling cantik untuk apa orang kata dia nak berusaha untuk dapatkan zuriat untuk maharaja tadi tu. Okey, jadi dia tanya kat farmasis ataupun pakar perubatan istana, ada tak something yang yang boleh buat saya jadi cantik dan jadi sihat dengan awet muda lah orang kata. Jadi jadi pakar perubatan istana pun buat formulasi Terzi Bai Feng Wan ni. Okay, ataupun nama Melayunya kita gelar herba Maharani. Okay, ataupun nama Cina Terzi Bai Feng Wan. Okay, jadi berkat herba ni tadi, gabungan herba Terzi Bai Feng Wan ni, gundik ni tadi berjaya hamil pada usia 17 tahun. Okay, dan dia juga berkat daripada tu juga dia ditambahkan menjadi seorang Maharani. So daripada situ kita gelarkan Terzi Bai Feng Wan ni sebagai herba Maharani. Jadi rasa special sangat, istimewa sangat sebab kita boleh dapat akses kepada herba ataupun ramuan istimewa daripada zaman 300 tahun lalu dalam satu pack yang sangat-sangat mudah. Itu pack herba Maharani. Jadi sangat-sangat special dan sangat-sangat istimewa. Okey. Dan Beijing Torrentine adalah pengeluar ataupun apa orang kata farmasi diraja lah pada zaman tersebut. Jadi dia dah ditubuhkan sangat lama, 1669 daripada tahun 1669. Jadi dia pengeluar herba yang pertama dekat Beijing. Okay, sekarang dah 354. Dari 350 lebih tahun dah dia bertapak dekat dunia ni. Okay, dekat dunia ni masih ada lagi sampai hari ni. Buktinya kita masih boleh menikmati herba Maharani. Dia punya dan dia orang sangat menitik beratkan tentang kualiti produk. Dia tak akan kurangkan mana-mana bahan sikit pun. Dia memang apa orang kata mengekalkan resepi aslinya. Walaupun kos dah bertambah, dia still tak mengurangkan mana-mana part.
Okay, so memang kualiti dia sama macam 300 tahun yang lalu. Jadi kita boleh tengok keistimewaan Beijing Tong Rentang ni. Okay, secara ringkas ni dia cakap dia dah lebih 350 tahun, memang khas untuk perempuan. Okay, dah digunakan dalam 800 plus produk. Okay, dan Syom, okay, istimewanya Syom adalah satu-satunya pengedar Beijing Tong Rentang ataupun Maharani Beijing Tong Rentang Terzi by Feng Wan ataupun herba Maharani di Malaysia. Okay, jadi anda tak boleh dapat kat tempat lain. Syom satu-satunya pengedar yang ada dekat Malaysia ni. So sangat-sangat special untuk Syom, untuk warga Syom, okay, untuk Syompreneurs sebab kita ada herba Maharani ni. Dan jangan risau, dia memang diperakui halal. Okay, 100% halal, kita ada sijil halal daripada China. Okay, saya lupa nak kepilkan sekali, tapi nanti lepas daripada Zoom ni, okay, dalam esok macam tu kita akan share slide ni untuk anda dan saya akan includekan sekali sijil tu untuk anda punya rujukan. Okay, dan dia diperakui sebagai produk yang terkenal di China pada tahun 1994 dan juga dah diisytiharkan sebagai spesies ubat terpelihara pada tahun 1998. Okay, jadi dia sangat-sangat purba, sangat ancient. Okay, dia diformulasikan dengan 24 jenis bahan. Bahan apa? Okay, jom kita tengok. Okay. Alhamdulillah dah 8 tahun consume. Alhamdulillah, tahniah. Okay, Maharani sangat best untuk yang dah menopause. Okay, sekarang banyak sangat manfaat yang para wanita dah dapat daripada Maharani ni. Okay, manfaat-manfaat tu datang dari mana sebenarnya? Okay, kita boleh tengok antara herba utama. Okay, dia ada 24 herba. Yang paling utama ada 5. Okay, kita ada ayam selasih, ginseng, akar rehmania, tanduk rusa dengan danggui. Okay, kebanyakannya adalah herba. Okay, satu ni je yang berasaskan daripada haiwan. Okay, iaitu ayam selasih. Tapi jangan risau. Jangan risau macam ayam selasih halal ke tak, kan? Sebenarnya dia memang halal. Dia punya diproses oleh apa orang kata oleh pengeluar yang ada sijil halal, dan untuk produk ni pun juga ada sijil halal. Jadi tak diragu-ragukan. Selain daripada tu ada juga tulang sotong, OS Pelia Maindroni, tulang sotong. Dan juga akar pini putih, akar halia hitam, Chinese asparagus, Sichuan lobash. Ni pun juga tanduk rusa sejenis herba ya. Mana tanduk rusa tadi? Ya betul, dia juga sejenis herba. Okay, selain daripada tu kita ada akar astragalus, sage merah, akar stellaria, cengkeram tiram, cherisia, akar manis, banyak lagi. Okay, jadi gabungan herba, semua herba ni dan menjadi yang membentuk pil-pil yang kita makan tu. Okay, pil-pil Maharani yang sangat-sangat precious. Jadi apakah kebaikan ataupun apakah yang herba Maharani boleh tolong dari segi menjaga keseimbangan hormon? Okey, banyak sebenarnya fungsi yang dia boleh bagi. Dia boleh tambah darah, dia boleh lancarkan aliran darah. Tapi malam ni kita nak recap untuk macam mana dia boleh bantu kita untuk regulate balik hormon yang kita cerita tadi daripada pukul 8.30 kita share tadi. Sampai sekarang kita cerita pasal hormon kan, macam mana Maharani ni nak bantu kita untuk jaga diri kita, untuk jaga keseimbangan hormon-hormon yang tadi. Okey, yang pertama, dia akan kurangkan gangguan kitaran haid. Okey, dia akan kurangkan gangguan kitaran haid dengan antara yang boleh bantunya adalah ayam selasih. Okey, dia akan regulate kita punya kitaran ovari, danggui, akar pini dan juga rumput halia hitam. Okey, boleh bantu regulasikan gangguan kitaran haid kita. Dia akan bantu untuk untuk balancekan kita punya estrogen dengan progesteron tadi tu. Okey, dia akan bantu dari segitulah. Okey, dan juga selain itu dia mengurangkan rasa senggugut dengan dia punya sifat-sifat yang soothing ataupun pain relieving. Okey, danggui ni dia ada asid ferulic yang boleh relaxkan kita punya rahim ni tadi. Kan biasanya senggugut ni sebenarnya dia terjadi bila
kita punya rahim tu dia sangat dia mengembang atau mengecut dengan sangat kuat dia punya otot kan, sebab dia kan adalah jenis organ yang memang otot kan. Jadi bila danggu ni dia boleh relaxkan sikit otot kita tu, jadi kurangkan rasa senggugut tu. Okay, dia boleh kembangkan sel darah, darah boleh jadi lebih lancar. Okay, dia jadi kurang rasa senggugut. Rumput halia hitam pun boleh kurangkan rasa senggugut. Okay, selain pada tu dia boleh tingkatkan lagi kesihatan untuk especially sangat sesuai untuk orang yang nak cuba untuk hamil. Okey, sebab dia akan bantu kita punya sistem peranakan tu untuk jadi dia optimum lah. Dia jadi dia punya kesihatan itu lebih optimum. Okey, contohnya macam tanduk rusa ni dia boleh kurangkan gangguan-gangguan yang ada pada sistem peranakan kita dan dia buat pengaliran darah tu jadi lebih lancar. Okay, akar pini putih pun dia boleh bantu hasilkan estrogen. Okay, akar pini putih boleh bantu hasilkan estrogen yang sangat penting kita tengok tadi untuk matangkan kita punya sistem peranakan dan prepare kita punya rahim untuk menerima persenyawaan ni tadi. Okay, dan yang terakhir menggalakkan kesihatan semasa fasa menopause. Okay, jadi Chinese asparagus ada kesan curatif ataupun kesan pemulihan terhadap simptom-simptom menopause. Contohnya kalau ada masalah tidur tadi, suka nak tidur, perubahan emosi dan rasa-rasa letih, Chinese asparagus ni boleh bantu untuk kurangkan rasa-rasa tu. Okay, dan akar stellaria ni boleh rawat anda daripada rasa panas pada waktu malam, ya, berpeluh-peluh, panas-panas pada waktu malam. Dan semua yang saya mention ni tadi, yang kita ceritakan ni tadi, bukan self-claim, semua ni memang ada paper. Semua ni memang ada rujukan-rujukan dia. Kalau anda nak tengok, kita boleh share. Kita ada share dia punya full benefit Maharani ni beserta dengan kajian-kajian yang ada. Okay, jadi herba-herba ni semua kan daripada 300 tahun yang lalu, saintis-saintis seluruh dunia ni dah buat research, okay, daripada bahan herba Maharani ni, setiap satu bahan tu dah ada research masing-masing. Okay, dia punya benefit yang memang terbukti dapat bantu tahap kesihatan wanita. Jadi betapa geniusnya, betapa betapa bijaksananya perubatan pada zaman dahulu, sangat-sangat canggih. Walaupun zaman dulu tak ada alat macam kita, tak ada mesin-mesin macam kita, tapi dia boleh menghasilkan gabungan-gabungan ubat herba yang boleh membantu kesihatan wanita khususnya. Okay, jadi dia sangat-sangat passion. Jadi semua wanita kalau boleh kat Malaysia ni, kat dunia ni, kita nak semua dapat manfaat daripada herba Maharani ni tadi. Okay. So far semua orang boleh kan? Okay, kita dah nak sampai ke penghujung dan selepas ni kita ada sharing daripada testimoni kita. Okay, pendek je. Alright, dalam satu herba, satu berbolan ni, okay, mungkin bagi yang tak tahu macam mana nak makan, okay, dalam satu berbolan ni ada 50 biji pil ataupun 50 gram. 50 gram herba. Jadi saranannya habis je period, darah dia dah putus, dah masuk tempoh suci, anda boleh start ambil. Amalkan satu berbola ni, satu box ni 1 hari. Habiskan dalam masa 1 hari selama 6 hari. Jadi dalam satu kotak besar Maharani tu ada 6 box ataupun berbola yang tadi. Jadi habiskan setiap kali habis period tu tadi. Okay, setiap kali cycle. Dia sangat-sangat sesuai lah untuk orang yang nak berpantang. Okay, lepas je bersalin, nak mula amalkan jamu kan. This time cuba yang mana yang tunggu waktu nak bersalin tu boleh cuba try berpantang dengan jamu herba Maharani. Okay, boleh ambil lepas darah nifas tu dah berhenti, dah bersih. Boleh ambil selama sebulan. Okay, boleh amalkan selama sebulan dan rasai sendiri perbezaan dia macam mana. Okay, cuma herba Maharani tak disyorkan untuk wanita yang sedang hamil, okay, yang sedang mengandung ataupun yang sedang dalam tempoh haid. Okay, waktu tengah bleeding period. Okay, period dan juga masih nifas, darah nifas masih keluar
Okey, tak disyorkan sebab kita takut nanti pendarahannya akan jadi lebih banyak. Okey. Tak disyorkan, tapi sangat-sangat disyorkan lepas darah tu dah berhenti. Okey. Lepas darah tu dah berhenti, sangat-sangat disyorkan untuk ambil. Untuk orang yang ada cyst dan fibroid boleh makan ke? Boleh. Sebab dia sebenarnya dia bukan ubat hormon. Dia adalah herba yang bantu untuk seimbangkan hormon. Tapi apa-apa pun anda kena rujuk dengan doktor sebab saya yakin mesti anda ada ubat-ubatan yang anda kena ambil. Tengok kontraindikasi, takut ada bahan yang tak sesuai. Tapi so far memang sangat-sangat bagus sebenarnya. Okey, sebab cyst dan fibroid ni pun dia sangat berkait rapat dengan estrogen. Bila estrogen terlalu tinggi pun boleh ada risiko untuk dapat fibroid. Okay. Darah nifas kena berhenti dulu untuk yang dalam pantang. Ya, betul. Kena habis dulu darah nifas, baru boleh amalkan. Kakak Boleh. Okay. Ada iklan sikit tadi. Okay. Makan lepas sarapan ke sebelum? Okay, sebaiknya sebelum tidur pun sangat-sangat baik sebab bila kita tidur badan kita pun mula akan baik pulih kan. Kalau tanya doktor dah tentu doktor cakap no. Okay. Jadi kena apa orang kata kena tengok juga sebab ada setengah herba tu mungkin dia akan clash dengan ubat. Jadi kena make sure tanya juga doktor sebelum amalkan. Okay. Dapatan daripada kita punya research, okay, saya nak share sikit untuk anda semua. Saya rasa info ni sangat-sangat penting. Okay. Sangat-sangat penting info ni sebab apa? Kat sini daripada kita punya survey ni, kita boleh nampak sebenarnya taburan pengguna Maharani tu sebenarnya. Okay, dalam banyak-banyak kita punya survey, okay, hampir 200 orang kita buat survey, hanya 2% sahaja mereka daripada golongan born atau golongan remaja. Okey, kebanyakannya lebih daripada separuh adalah daripada golongan blossom ataupun golongan umur 20 hingga 40 tahun. Dan juga 38% daripada golongan belum. Jadi kat sini kita boleh nampak tau sebenarnya pengguna Maharani ni masih dia sangat terkenal dalam kalangan wanita-wanita di fasa blossom, tapi sangat kurang di fasa born dan bloom. Jadi ini adalah peluang untuk kita untuk sebarkan lagi orang kata kita punya target, kita punya prospek, kita punya sharing kita tu kepada golongan-golongan di fasa born dan juga bloom. Okey, ataupun di fasa blossom dan hujung-hujung nak masuk bloom. Kalau boleh kita nak lebih ramai lagi pengguna-pengguna yang dapat manfaat daripada Maharani ni. Kalau boleh start lagi daripada awal lagi bagus. Mana ada anak kita, adik kita, anak saudara, sepupu kita yang masih dalam fasa remaja ni, kita boleh start kenalkan dengan Maharani. Sebab bila lagi awal kita mula, lagi banyak manfaatnya bila di ujung nanti. Okey, lagi banyak manfaat yang kita boleh nikmati sepanjang kita punya womanhood ni tadi. Okey. Golongan belum cara pemakanan macam mana? Sama juga. Sama juga. Yang mana masih ada haid sama juga. Okey, boleh amalkan satu berbola tu sehari. Tapi bergantung. Mungkin ada yang rasa mungkin terlalu panas. Boleh makan sikit-sikit. Okay, jangan makan sekali satu berbola tu terus. Okay, makan sikit-sikit tapi habiskan dalam masa sehari. Sebab dia herba Cina kan, dia a bit panas. Okay. Lebih makan tak apa. Hanya ada yang tak biasa herba akan rasa panas sikit. Jadi orang yang tak biasa dengan herba akan rasa panas. Tapi jangan risau. Dia boleh sejukkan badan dengan BV alfalfa. Okay, minuman BV alfalfa yang sangat-sangat soothing atau boleh campurkan dengan garam buluh. Okay, garam buluh dan BV alfalfa dia ada sifat yang sangat-sangat soothing, boleh sejukkan badan anda. Jadi jangan risau. Boleh cuba untuk amalkan sikit-sikit, nanti lama-lama bila dah biasa boleh terus amalkan satu berbola tu dalam masa sehari. Okay. Okay. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita masuk ke sesi testimoni, sesi sharing daripada pengguna kita. 4 orang sharer kita pada malam ni dah bersedia, dah bersetuju untuk kongsi dengan anda semua
pengalaman mereka menggunakan Maharani ni, macam mana Maharani ni telah merubah hidup mereka, kualiti hidup menjadi lebih baik. Okey. Jadi share kita yang pertama, kita akan start daripada Bloom. Okey. Cik Syafa kita, tapi malangnya Cik Syafa tak dapat nak bersama kita malam ni sebab ada hal yang tak dapat dielakkan. Jadi Cik Syafa dah pun share video beliau kepada kita semua. Okey, jadi sebelum ni Cik Syafa dah pernah dia pernah share sebelum ni, memang macam kita tengok gambar dekat slide kita ni, kulitnya agak kusam dan juga berjerawat. Okey, jadi Cik Syafa ni dia mengadu ada haid yang tak teratur, senggugut dan jerawat. Jadi setelah mengamalkan Maharani ni, apa yang telah beliau rasa, perubahan yang beliau rasa. Jadi jom kita cuba saksikan. Okay, sebentar sekejap saya check. Nampak beza. Mana ni? Ni. Okay. Saya tak play pula video ni. Okey, sementara kita bagi Miss Hidayah setting jap. So, macam mana setakat ni penerangan? Okey ke semua? Boleh follow? Okey, sekejap kita nak settingkan video tu dulu. Dah boleh ke Hidayah? Nama saya Syafa. Boleh. Umur saya Okey, so kembali semula kepada Miss Hidayah. Okay, terima kasih Cik Syafiq. Okey, jadi jom kita dengarkan perkongsian daripada Miss Syafa. Oops. Hai, nama saya Syafa. Umur saya 21 tahun dan saya menetap di Kuala Terengganu. So, kenapa saya consume Maharani ni adalah sebabnya sebelum ni period saya selalu tak teratur dan kulit muka saya jadi kusam dan breakout. The problem yang saya selalu hadap masa saya period adalah period saya jadi delay dalam sebulan ke 2 bulan macam tu. Tu dah dikira normal lah bagi saya. Dan saya selalu mengalami senggugut dan sakit belakang yang teruk sebelum datang period. Selain daripada Maharani, saya juga ada consume suplemen Baby Glow untuk skin saya. Saya start consume Maharani dengan Baby Glow ni since dari bulan Februari sampailah Julai. So selepas saya consume produk tu selama 6 bulan berturut-turut, saya rasa lebih yakin dengan skin saya. Sebab parut-parut yang ada kat muka ni dah makin pudar and makin glowing. Period saya jadi teratur and on time. Sekarang kalau saya nak keluar, saya jarang pakai makeup macam foundation macam tu. Biasanya saya akan pakai concealer sahaja untuk tutup dark circle ataupun parut sikit-sikit kat sini, ataupun saya just pakai sunscreen dengan lipstick saja untuk keluar. So pesanan saya untuk remaja kat luar sana, kalau rasa period tak teratur ataupun muka you dah start breakout, bolehlah nak try produk Maharani and Baby Glow ni. Okay? Okey, boleh dengar tak suara Cik Syafa kita ni tadi? Boleh, alhamdulillah. Okey, nak ulang lagi sekali ke atau okey dah? Slow. Mungkin boleh kuatkan volume dekat handphone ke, sebab dekat laptop saya memang dah full dia punya volume. Okey.
Okey boleh tapi slow sikit. Okey jadi basically apa yang Cik Syafa kita share, kata beliau ada masalah penjerawat dan juga senggugut yang agak teruk. Jadi lepas dah amalkan Maharani dan BB Glow. Okey, Maharani dan BB Glow. Jadi kita boleh tengok gambar Cik Syafa share. Okey, sebelum dengan selepas. Okey, sangat-sangat banyak perbezaan dia. Daripada kulit kusam jadi sangat glowing. Okey, jerawat dah tak ada. Macam tak pernah hinggap pun jerawat tu. Okey. Maharani dan BB Glow ni memang gabungan yang sangat-sangat padu. Okey, untuk orang yang memang ada masalah dengan skin juga. Okey, dan sekarang kita nampak Cik Syafa kita sangat confident. Okey, sharing dengan kita. Tapi sayang malam ni Cik Syafa tak dapat join kita pada malam ni. Okey, atas kekangan yang tak dapat dielakkan. Okey. Tak apa, nanti kita share lagi nanti slide ni pada anda semua. Okay, perlu ulang lagi sekali ke atau kita boleh teruskan pada kita punya sharer yang kedua? Saya nak tahu daripada audience. Next Okay, next. Okay, next. Sharer kita yang kedua, okay, pada malam ni juga last minute tak dapat nak join sebab ada kekangan pekerjaan sikit, tapi beliau dah share video juga dengan kita. Okay, video dengan kita. Okay, jadi Miss Mary ni juga adalah remaja yang telah mengamalkan Maharani pada usia belasan tahun juga. Okay, jadi beliau nak share kenapa malam ni, kenapa sebenarnya kita kena start Maharani lebih awal. Kita boleh tengok sendiri perubahan yang Miss Mary ni pernah rasakan. Okay, beliau ada haid yang tak teratur, okay, senggugut yang memang teruk, dan kulit kusam dan sunburn sebab beliau adalah seorang atlet. Jadi kita boleh tengok gambar beliau dan juga berat badan yang naik agak mendadak. Boleh tengok dia ada lemak berlebihan di bahagian belakang badan beliau. Jadi beliau telah amalkan BB Glow, Maharani dan juga Tera untuk bantu dengan simptom-simptom ini. Jadi jom kita dengarkan. Hai, saya Merina Madanging, umur saya 21 tahun dan saya menetap di Tuaran, Sabah. Okey, kenapa saya ambil Maharani? Sebab saya ada masalah period yang tidak teratur. Saya pernah tahu satu kali tu, masa saya umur 15 tahun, saya mengalami period 3 kali dalam 1 bulan. Masa tu saya pergi jumpa doktor dan saya sempat review 3 kali kalau saya tes, 3 kali ataupun 2 kali saya pergi review, dan last tu doktor cakap itu normal. Dan satu lagi, saya ada masalah senggugut, senggugut yang sangat sakit. Selain daripada Maharani, Mary juga konsum BB Glow dan juga Mary pakai terapi. Mary konsum BB Glow dan juga terapen sebab dulu Mary atlet, jadi bila hari-hari training kulit Mary jadi kusam hitam sampai orang cakap muka Mary lebih tua daripada umur. Itu membuatkan Mary sangat-sangat insecure lah kalau mau keluar, mau pergi jumpa orang, sangat-sangat insecure. Dan Mary juga ada masalah lemak bawah ketiak yang memang membuatkan Mary rasa insecure, mau pakai baju apa-apapun rasa macam sangat-sangat insecure. Pas beberapa bulan Mary konsisten, period Mary semakin oke dan tiada rasa sakit senggugut pun. Tiap kali period yang paling kita benci itu adalah senggugut. Tapi bila konsisten konsum Maharani, senggugut tu dia takut mau datang. Dan kulit Mary semakin glowing, semakin cerah, dan lemak bawah ketiak Mary pun sudah hilang. Sekarang memang lebih confident lah, mau pakai baju apa pun confident mau keluar. Biasanya Mary kalau mau keluar sekarang, Mary akan pakai sunscreen dengan lipstick saja. Pesanan untuk remaja di luar sana, eset dan juga tanda laman kamu masa kita masih remaja nih, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oke, itu saja dari Mary. Thank you so much. Semoga perkongsian ini dapat memberi korang sedikit sebanyak, memberi kesadaran pada remaja-remaja di luar sana untuk
mula menjaga aset dan juga kesihatan dalaman korang. Thank you. Okey, jadi tu sharing Cik Mary kita, Miss Marina kita daripada Tuaran Sabah. Okey, nampak di ruangan chat tu ramai juga yang mengenali Miss Mary ni, dah pernah jumpa depan-depan. Okey, memang halus dan mulus orangnya. Okey, nampak beza dulu Mary dulu dan sekarang. Jadi nampak perbezaannya, nampak betapa pentingnya sebenarnya kita mula tu dari awal. Okey, bila kita mula dari awal, kita punya kesihatannya lebih baik, kita boleh lebih sihat lebih lama. Okey. Okey, jadi itu untuk fasa bond. Jadi saya bawa 2 orang untuk sharing di fasa remaja ni tadi. Jadi jom kita teruskan kepada sharer kita yang ketiga. Okey. SSM Raja Hairul Nisa. Okey, beliau bersama dengan kita pada malam ni. Okey, di fasa Blossom. Jadi sedikit pengenalan beliau, mengalami haid yang tak teratur dan juga ada pernah hamil di luar rahim dan juga telah telah dibuang sebelah fallopian tube. Jadi apakah cabarannya dan apakah kisah beliau di sebalik cabaran ini bersama dengan Maharani. Jadi saya nak tanya Puan Hairul Nisa, kita dah bersedia ke? Alhamdulillah dah bersedia. Okey, jadi saya serahkan kepada Puan Hairul Nisa gitu untuk share pada malam ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kalau okey, macam diorang dah buat video kan. Saya tak tahu pula boleh buat video kan. Okey, pengalaman saya menggunakan Maharani ni sejak 2014. Lepas saya buang tube fallopian saya. Dan masa tu anak baru 2 kan. So kita usaha untuk yelah muda lagi masa tu, anak baru 2. Lepas tu husband pula kata nak anak lagi, kalau boleh nak anak lelaki. So masa tu kita rasa macam bila tahu mengandung luar rahim tu kita rasa macam dunia tu gelap sekejap lah. Kita rasa macam wanita kan, apa yang lebih berharga pada diri wanita, kita rasa rahim. Kita rasa macam kita tak berguna lagi bila kita tak ada rahim kan. Kita rasa kat situ lah. Maksudnya bukan rahim, tiup tu dah ada sebelah. Ada orang yang memang doktor kata, ada orang yang terus tak boleh pregnant. Ada orang yang rezeki dia lambat. So saya buang tiup tu 2014. Lepas tu doktor bila saya dah okey dalam proses recover tu, doktor kata lepas 6 bulan dah boleh proses untuk hamil semula. So saya jumpa pakar, diorang memang suggest kita makan hormon lah. Tapi saya ni ada masalah, berat saya mudah naik. Jadi saya bila makan pil makan hormon tu, berat saya naik dalam masa sebulan boleh naik sampai 3 kilo ke 4 kilo. So saya cakap saya nak stop ambil hormon kan. Then ada doktor yang suggest cuba Maharani. Ada pakar kat situ kan. Dia kata kalau nak cuba boleh cuba Maharani. Masa tu saya memang tak tahu apa Maharani, syarikat apa. So doktor suggest cuba carilah. Kita pun carilah produk tu. Dan saya makan Maharani ni bukan dalam masa yang singkat. Saya makan 1 kotak ke 1 kotak setiap bulan. Saya beli Maharani masa tu baru RM80 kot. Sekarang harga dia kan dah berganda naik kan. Saya amalkan sebulan sekotak sampai ke 10 kotak macam tu, baru ada double line. So kat situ saya memang consume Maharani. Sekarang ni saya makan Maharani dan vitamin C semualah. So 2015 saya berjaya hamil dan dapat anak lelaki. Dengan ikhtiar saya dengan dengan Maharani. Itu sahaja ke Hidayah? Mungkin pun ada nak share ke pengalaman ataupun apa customer-customer pun yang pernah mengalami perubahan yang sangat positif dengan Maharani ni.
Cuba Okey. boleh share sikit. Awal pengambilan saya dah makan Maharani ni lebih kurang 8 tahun lah. Saya masih setia. Sebelum ni 5 tahun sebelum ni saya makan, saya adalah sebagai pengguna saja. PKP kot saya baru aktif, baru kenal Syom, baru kenal macam mana buat bisnes dengan Maharani semua ni lah. So kat situ bila saya berjumpa dengan banyak customer yang kebanyakannya adalah banyak isu-isu yang berkaitan dengan rahim, hormon tak stabil, ada yang kerap sangat hamil, muda dan kerap hamil pada usia 31 tahun, 32 tahun ada masalah tombong. Tombong ni bagi saya bukan isu yang mudah lah untuk wanita kan. Tapi kalau ikut kita yang saya suggest daripada customer-customer saya ni, yang kita suggest adalah first kali kita kena sayang diri kita dulu. Ada orang ada orang dia fikir kena cantik muka dulu kan. Kalau saya, Maharani ni sekotak ni dia dah boleh untuk semua. So maksudnya bila kita makan selalu, kita makan dia, kita jaga dia okey, dia akan stabilkan darah. Bila darah kita dah cantik, kulit kita pun akan glowing. So memang best sangat-sangat. Bagi saya sekotak ni dia stabilkan darah. Dia bila darah dah cantik, kita punya mood pun okey. Pada masa yang sama, memang satu kotak ni darah stabil, emosi stabil, kita punya tulang, kaki, bertenaga semua dalam satu kotak. So maksudnya kita senang nak promotekan benda ni dengan orang. Hormon settle, tenaga settle, isu orang kata tekanan darah semua tak ada masalah lagi. So kalau produk lain, kalau macam kebanyakan produk dekat pasaran kan, semua kita kena ambil 2-3 produk untuk maintain kan. Kalau wanita bagi saya, sayangi diri anda. Maharani ni saya rasa memang kita makan suami rasa lah. Betul. Dalam dan luaran, betul. Sayangi diri kita. Apa-apa ujian yang kita alami tu bukan pengakhiran hidup. Jangan give up. Macam saya memang loyal lah. Bagi saya Maharani ni, daripada saya seorang pengguna kan, saya memang rasa memang Maharani ni memang the best lah. Rugi kalau you all tak amalkan. Okay? Betul. Kalau kata JN tadi, kita kena makan Maharani ni daripada muda yang seawal yang boleh. Sebab hormon ni bila dia dah, kita tak jaga daripada awal, 25, 28 macam tu pun ada customer saya yang cakap tumit dia sakit. Asal saya dengar umur dia baru 25, 28, anak baru 2. Rupanya kita rasa macam 35 tu baru pramonopause, 40 pramonopause. Rupanya sekarang ni bukan ikut umur. Sekarang ni ikut pada pemakanan kita, pada penjagaan kita. Hormon kita ni dah tak unbalance bila kita tak jaga pemakanan kita, waktu tidur kita. Semua tu kita tak jaga daripada awal, mengganggu keseimbangan hormon kita. So memang penting sangat untuk kita jaga hormon. Okey, itu saja perkongsian saya. Ya, terima kasih Puan Nisa, Puan Hairunisa atas perkongsian yang sangat-sangat sangat-sangat menarik, sangat-sangat mengujakan. Walaupun dah buang sebelah fallopian tube, masih lagi direzekikan dapat menimang cahaya mata anak lelaki berkat daripada herba Maharani ni. Macam Puan cakap tadi, kita makan suami yang rasa. Dia sangat menarik punya ayat tu. Kan bukan kita je rasa, suami kita boleh rasa, anak kita pun boleh rasa kita punya mood dah lebih happy, kita punya kesihatan pun lebih baik. Jadi terima kasih Puan Nisa atas perkongsian tadi. Okey, jadi kita ada seorang lagi. Okey, sebagai penutup kita pada malam ni, saya nak jemput DDM Puspaliza. Okey, seorang suri rumah yang nak berkongsi dengan kita pada malam ni pengalaman beliau menggunakan Maharani dan juga beberapa produk-produk lain bersama-sama dengan Maharani. Okay, jadi sebelum ni beliau pun sama juga mengalami haid yang tidak teratur, dan juga ada sakit kepala yang teruk atau kita boleh kata migraine, dan beliau berjaya untuk hamil setelah 16 tahun. Setelah 16 tahun jaraknya bersama dengan anak yang kedua.
dan juga berpantang bersama Maharani. Jadi kita nak dengar sharing beliau pada malam ni. Okey, pengalaman beliau dan juga inspirasi beliau yang nak sampaikan kepada semua yang nak mengamalkan atau baru nak mengamalkan jamu herba Maharani tadi. Jadi saya nak tanya di DM dah sedia belum? Puan Liza dah sedia? Ya, dah sedia. Okey, jadi saya persilakan Puan Liza untuk berkongsi pengalaman beliau. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan dah sudah. Puan tak boleh video tu terbalik. Okey. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua usahawan Syom, terutamanya usahawan Smart Tycoon Group yang dikasihi. Okey, terima kasih pada Hidayah, terima kasih pada Syom kerana memberi peluang dan ruang untuk Kak Liza sharing pada malam ni. Okey. Okey, pertama sekali Kak Liza kenalkan diri Kak Liza dulu. Nama penuh Kak Liza Puspaliza binti Putih, berasal dari Perlis, berumur 47 tahun, seorang isteri, seorang ibu kepada 3 orang cahaya mata dan seorang nenek kepada seorang cucu. Dah jadi nenek dah ni. Okey, Kak Liza suri rumah sepenuh masa dan buat bisnes part time bersama Syom. Okey, selamat malam semua. Okey, Kak Liza ni sebenarnya memang ada masalah migraine tega. Orang kata apa, 2-3 bulan sekali Kak Liza akan jumpa pakar dan terpaksa makan ubat tahan sakit lah. Lepas tu Kak Liza ada masalah period yang tak teratur. Kak Liza ada senggugut sampai pernah pengsan. Kak Liza juga ada sakit badan, terutamanya sakit pinggang dan sakit belakang serta mudah lesu. Okey. Lepas dah kahwin, ingatkan semua masalah tu dah settle tapi still ada. Dan masalah kedua timbul lepas Kak Liza ada anak yang kedua, iaitu kurang nafsu bersama suami. Sedih kan? Sedih sangat. Lepas tu Kak Liza join Syom. Join Syom, Kak Liza jumpa upline Kak Liza dan cerita dekat dia. Upline Kak Liza arwah CDM Siti Nurbaza. Mungkin ada yang kenal lah kan. Lepas tu Baza suggestkan untuk Kak Liza, dia suruh Kak Liza ambil Mincave, masa tu mineral coffee dan Maharani. Okey, alhamdulillah Kak Liza punya migraine boleh kata settle. Kak Liza tak payah jumpa pakar, Kak Liza dah tak payah makan ubat lagi. Memang Kak Liza seronok sangat sebab bertahun-tahun Kak Liza derita migraine teruk kan. Lepas tu paling best lagi bila dah lepas kita ambil Maharani tu bersama keinginan kita tu untuk bersama suami tu dah kembali. Dan kita rasa macam alah nak menempel je dengan si laki tu. Ni Kak Liza cerita yang sebenarnya sebenar-benarnya diri Kak Liza tak malu malam ni untuk sharing sebab untuk manfaat pada semua. Kak Liza tahu wanita kebanyakan ada juga kan yang rasa macam ni kan. Okey. Saran jadinya jangan malu untuk bercerita dengan upline kita. Okey, lepas tu bila bersama suami tu, suami tegak. Dia tegak. Dia kata, dia tanya Kak Liza sendiri, pakai apa-apa ke? Kak Liza kata tak pakai apa. Memang tak pakai apa. Lepas tu dia kata macam malam pertama. Elok tak pelanggan Maharani? Lepas tu paling teruja bagi Kak Liza adalah Kak Liza disahkan mengandung pada usia 39 tahun. Masa tu anak kedua dah 16 tahun. Subhanallah, ya Allah ya Tuhan tu memang seronok sangat. Sebab lama dah kan kita tak ada anak kecil dalam rumah kan. Kak Liza terus bagi tahu dekat bazar. Dia terus buat testimoni, dia hantar dalam grup Smart Tycoon Group. Ada lagi testimoni tu. Okey. Lepas tu dalam tempoh mengandung tu Kak Liza 100% ambil Mincave. Percaya atau tidak, tapi inilah yang Kak Liza rasa sendiri. Kak Liza tak ada kencing manis. Usia 39 tahun mengandung kan. Tak ada kencing manis. Tak ada darah tinggi, tak ada masalah lain. Dan Kak Liza boleh berpuasa penuh 1 bulan hanya bersahur dengan Mincave dan 3 biji kurma sahaja. Ini pengalaman Kak Liza sendiri. Okey. Lepas
dalam bersalin. Bersalin kat bersalin normal, memang tak ada masalah apa. Lepas tu dalam tempoh berpantang. Ya, produk Maharani memang terbaik kan. Tempoh berpantang Kak Liza memang 100% produk Syom. Mincare, seawal keluar daripada labor room memang Kak Liza ambil Mincare. Lepas tu Bios Laser. Maharani Kak Liza ambil selepas kita dah, orang kata apa, macam Cik Daya cakap tadi lah kan, lepas darah nifas kita keluar habis tu kan. Tapi untuk bakal-bakal ibu, Kak Liza sarankan amalkanlah Mincare dan Bios Laser semasa dalam pantang. Sebabnya yang pertama, luka kita cepat kering, kita punya rahim cepat kecut. Lepas tu kita punya darah nifas kita macam ditarik keluar tau. Memang macam tu kita rasa sendiri. Darah nifas kita keluar berketul-ketul. Tak sama macam yang kita bersalin 2 orang yang lepas. Lepas tu, ya, cuba kakak CL. Memang bagus sangat Bios Laser. Lepas tu, Kak Liza ada masalah dalam pantang ni, Kak Liza sakit batu merian. Okay, belah Kak Liza sebut batu merian. Belah luar Kak Liza tak tahu dia sebut apa. Sakit dia sangat-sangat lebih teruk daripada apa tu orang panggil, daripada senggugut. Okay. Sebab yang 2 anak yang lepas Kak Liza dalam pantang, Kak Liza tengah menyusu anak, Kak Liza terlepas anak. Tengah duk menyusu ni, terlepas anak tanpa Kak Liza sedar. Allahu Akbar. Oh, rengat ni orang panggil kat luar. Oh, okey. Tapi masa tu alhamdulillah lah sebab arwah mak ada kan. Tapi kali ni berpantang tanpa arwah mak. Memang alhamdulillah produk Syom memang membantu Kak Liza. Okey. Lepas pantang kita ada sesi check up kan dengan nurse kan. Okey, dia check Kak Liza punya, kita punya Miss B kita tu. Lepas tu dia tanya kat Kak Liza, Kak umur berapa lah ni? Kak Liza habaq masa tu umur Kak Liza dah 40 tahun. Umur 40 tahun. Dia cakap, pandai kau jaga. Jaga apa? Kau punya Miss B tu, kita ni, macam anak dara dia kata. Apa rasa best tak bila umur kita 40 tahun tapi orang kata kita macam anak dara sebab dia masih ketat. Allahu Akbar. Maharani ni janganlah tinggal wahai wanita sekalian. Lepas tu sampai ke hari ni Kak Liza masih amalkan lagi Maharani, Mincare, Kak Liza tambah dengan Gali, Bios Laser, BBSM memang setiap malam BFF Kak Liza lah tu, dan satu lagi BioEvol. Tu ada rahsia tersendirilah. Okey, dan juga banyak lagi lah produk lain. Dan Kak Liza nak share satu lah. Ni tak sat ni baru Kak Liza post dekat status, tiba-tiba ada satu WhatsApp ni masuk dekat Kak Liza, dia bagi tahu Nur makan Maharani tu lah kak terus pregnant dekat si kakak. Baru je dia hantar. Kak Liza screenshot tak sat. Dan Kak Liza kelus dia jadi ahli terus. Alhamdulillah. Rezeki malam ni. Okey. Alhamdulillah. Lepas tu apa lagi yang nak cerita? Dan juga ahli Kak Liza ada yang ambil Maharani ni, alhamdulillah dah mengandung 1, 2, 3 orang yang dah mengandung. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun dah anak dia orang. Lepas tu banyaknya lepas tu ada yang ambil Mincare ni, asma anak dah hilang, dah berkurang, resdung pun dah berkurang. Subhanallah, memang tak tahulah Kak Liza nak cerita kalau produk Syom ni. So Kak Liza harap apa yang Kak Liza sharing ni bermanfaat untuk semua. Dan macam yang DDM tadi cakap kan, DSM, DDM tadi cakap, kita amalkan Maharani, suami merasa. Memang betul. Yang tu memang kita dah alami sendiri. Kita akan boleh cerita sendiri dekat orang. Ni pengalaman Kak Liza sendiri. Kak Liza memang Kak Liza tak tahu sebab tu walaupun Kak Liza ni ada buat bisnes lain sama sambil-sambil kan, tapi produk Syom tetap di hati. Memang produk ni produk favorite Kak Liza lah. Lepas tu ni Kak Liza nak tunjuk lah. Ni lah anak Maharani Kak Liza ni. Bazar panggil dia anak Maharani. Ada yang panggil anak STG. Ni dah 8 tahun dah, anak perempuan, cakap pandai. Okey. Tak apalah.
Okey, Hidayah. Rasanya yang tu je kot. Terima Okeylah. kasih Okey. BDM atas perkongsian yang sangat-sangat saya rasa mengagumkan. Dan 16 tahun, setelah 16 tahun tu boleh dapat seorang lagi. Siapa namanya adik tu tadi? Nur Naila Najla. Nur Naila Najla. Okay, sangat-sangat bertuah Nur Naila Najwa dilahirkan setelah 16 tahun. Najla. Oh, sorry, Najla. Okay, setelah 16 tahun dan banyak yang saya dengar puan bukan sekadar amalkan Maharani tapi bersama dengan produk-produk lain juga dan dapat rasa kualiti hidup tu menjadi lebih, orang kata lebih baik lagi. Jadi kita nampak buktinya sendiri, bukan sekadar omong kosong tapi living proof bahawa produk-produk kita sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat dengan fungsi-fungsinya yang tersendiri. Jadi boleh tengok dekat slide kita ni, okay, anak Puan Liza yang pertama dan kedua dan juga adiknya Najla. Okay, jadi terima kasih semua atas perkongsian keempat-empat orang share kita pada malam ni. Saya yakin ramai lagi yang ada pengalaman yang lebih best. Okay, jangan berhenti untuk share dengan semua orang. Okay, jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ni, saya nak bagi satu kata-kata. Okay, kehebatan seorang wanita tu bukanlah hanya terletak pada kemampuannya untuk membawa seorang kehidupan. Okay, membawa sebuah kehidupan dalam rahim tapi juga kemampuannya untuk menghadapi haidnya dengan penuh kekuatan dan juga keanggunan. Jadi terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ni. Okay, yang telah hadir dan telah bersama-sama kita sampai ke penghujungnya. Saya harap anda semua dapat manfaat yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya daripada sesi perkongsian kita pada malam ni. Jadi untuk apa-apa persoalan, okay, kalau ada apa-apa persoalan, masa telah mencemburui kita, okay, ada apa-apa persoalan boleh direct terus bertanya kepada kami di Syam. Boleh WhatsApp terus kepada saya pun boleh juga. Jadi sampai di sini dulu sharing saya pada malam ni.